Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Yang Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya ingin mengambil bahagian di sini dan ucapkan terima kasih pada Timbalan yang speaker kerana perkara ini amat penting kali ini, tetapi saya ingin buka bicara dengan izin. Ampang juga ingin merakamkan dan mengutuk sekeras-kerasnya terhadap perbuatan rejim apartheid Zionis terhadap rakyat Palestin, apatah lagi dengan serangan ke atas Hospital Al-Ahli Al-Arabi yang di Bandaraya Gaza yang telah pun berlaku pada 17 Oktober lepas. Terkini sejak peperangan bermula dan kali ini terus sekali lagi 7 Oktober 2023, pembunuhan beramai-ramai oleh Zionis telah melibatkan ramai ramai jiwa yang telah terkorban. Dengan ini saya ingin merakamkan di sini bahawa genosid dan jenayah perang yang berlaku sekarang ini yang sememangnya melanggar semua undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia sejagat dan lebih-lebih lagi nilai kemanusiaan. Masalah yang kita lihat adalah kemuncak kepada kezaliman. Oleh itu, bukan saja kezaliman, keganasan, penindasan dan sebagainya. Ya, memang kita tahu, kita mahu dunia menerusi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengutuk sekeras-kerasnya, namun penjajahan dan penaklukan serta pembantaian penghapusan manusia secara terancang oleh rejim Zionis sejak 1948 perlu kita tuntut untuk dinoktahkan dengan izin once and for all. Oleh itu PBB perlu tegas dalam memastikan keamanan dunia mesti dipastikan tanpa takut kuasa-kuasa tertentu. Timbalan speaker, saya Ampang ingin sematkan setinggi-tinggi tahniah juga dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Tambun yang telah pun berjaya bukan saja menerujui kerajaan perpaduan secara cemerlang selama 11 bulan, malah kita lihat pembentangan rang undang-undang pembekalan tahunan yang saya sifatkan berani dan penuh tekad bagi Malaysia menerima hakikat, walaupun kita tahu bahawa kita mewarisi banyak hutang ataupun hutang yang tinggi, tetapi kita nampak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan izin bite the bullet, selanjutnya merencana dan melaksanakan transformasi menyeluruh dalam semua aspek demi mengembalikan status Malaysia sebagai jaguh Asia dan mengangkat darjat rakyat terbanyak. Oleh itu, pembekalan peruntukan sebanyak 93.8 bilion tertinggi dalam sejarah Malaysia. Jelas dasar fiskal negara kekal dalam mod pengembangan, expansion mode, demi kemakmuran negara dan kemaslahatan rakyat. Namun pada masa yang sama, belanjawan ini berhemah dan terkawal kerana mengambil tanggungjawab mengurangkan defisit secara berperingkat. Syabas saya ucapkan. Jadi selaku penerus kesinambungan bagi kerangka ekonomi badani, saya lihat di sini walaupun ada 12 ikhtiar, 3 teras yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, tata kelola yang baik demi ketangkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi. Jadi memandangkan masa yang tidak cukup, saya hanya menyentuh 3 perkara. Pertama ingin saya sebut di sini isu sejak akhir ini penstabilan dan pengukuhan ringgit yang kita lihat yang menjadi kerisauan banyak di antara kita. Setelah menunjukkan trend pengukuhan sejak November 2022 sehingga ditutup pada kadar serendah RM4.24 berbanding US dollar pada 30 Januari 2023, ringgit mula mengalami penyusutan sejak Februari 2023 sehingga semalam ditutup sebanyak RM4.74. Meskipun kita faham semua dan akur bahawa prestasi tidak memberangsangkan ringgit berbanding USD, ini sejajar dengan mata wang utama dan serantau lain banyak dipenuhi oleh faktor global. Jadi terutama pengetatan pelarasan kaedah-faedah syarikat Amerika Syarikat yang begitu pantas dalam skala besar. Tetapi bagi ini saya merasakan kelesuan dan perkara-perkara yang berlaku ini saya mencadangkan supaya demi kita memastikan ianya tidak memberikan kesan yang tinggi kepada rakyat. Saya mengharap demi mengekalkan pendekatan oleh Bank Negara Malaysia yang begitu berhemah dan beransur-ansur dalam tindakan normalisasi kadar dasarnya, overnight policy rate atau OPR kini pada paras 3% yang saya yakin kini semua sokong agar rakyat terbanyak tidak terbeban dengan kenaikan kadar faedah pinjaman institusi perbank sekiranya OPR melonjak mendadak. Jadi Ampang mencadangkan kita pertimbangkan untuk dikaji dengan teliti beberapa perkara.
Timbalan yang dipetua, saya ingin mencadangkan supaya berlakunya 3 ataupun beberapa perkara yang boleh kemungkinan mengawal masalah yang kita hadapi tentang pengukuhan ringgit ini. Pertama, saya ingin mencadangkan supaya mewajibkan kepada semua pengeksport dan pelabur berwarga negara Malaysia bermula dengan GLIC dan GLC untuk membawa pulang, repatriate, sebaiknya sepenuhnya hasil ekspor dan pelaburan mereka di luar negara serta menukar kepada ringgit dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh penerimaan bayaran. Yang kita lihat sekarang ini rata-rata kebanyakannya ada di kalangan GLIC dan GLC ini menyimpan duit di luar negara. Yang ini tidak membantu negara kita. Jadi untuk itu cadangan ini saya kemukakan. Yang keduanya, saya mencadangkan supaya memeterai lebih banyak perjanjian di dolarisasi, yakni menggunakan pakai ringgit dan mata wang tempatan lain untuk menyempurnakan transaksi dagangan. Malah pelaburan dengan rakan ekonomi utama seperti mana yang telah disetujui setakat ini dengan China, Indonesia dan Thailand, kita tidak mahu ianya tersekat. Kalau boleh kita perpanjangkan lagi di seluruh negara, seluruh dunia, bermula dengan ASEAN dan Asia. Yang ketiganya, memastikan kestabilan politik, sosioekonomi, monetary dan kewangan domestik agar Malaysia kekal sebagai antara destinasi pelaburan asing utama sama ada untuk pelaburan benar ataupun portfolio. Yang keempat, saya mencadangkan supaya mengembalikan kedudukan Malaysia sebagai antara destinasi pelancongan pilihan utama dunia, dalam kalangan atau dengan izin long staying and high spending foreign tourists, terutama bagi segmen-segmen khusus seperti pelancongan, pelancongan kesihatan, pelancongan gastronomi, pelancongan sukan, pelancongan sejarah dan warisan, pelancongan seni dan budaya termasuk perfilman dan juga industri kreatif dan sebagainya. Yang patut kita lihat, dan saya menyokong ataupun saya memuji usaha untuk kita menghidupkan semula tahun melawat, contohnya Melaka, Perak, Perlis tahun depan. Tetapi kita juga mengharapkan ianya bukan sahaja mempelopori lagi banyak kejayaan dan membawa masuk turis ini atau pelancong ini. Saya mencadangkan supaya diberikan peruntukan yang cukup, orang kata sesuai ataupun memadai untuk diberikan tumpuan kepada negeri-negeri yang telah pun memberi komitmen termasuk Selangor pada 2025 akan datang. Kelimanya, saya mencadangkan supaya menyemak semula dengan segera dasar keterjamanan makanan negara 2021-2025 dan dasar agro makanan negara 2021-2030 supaya salah satu objektifnya dapat mengurangkan kebergantungan kepada importasi bahan makanan sekaligus mengurangkan tekanan terhadap ringgit. Saya harap 5 perkara yang saya cadang ini dapat diambil kira oleh pihak kerajaan dan insya-Allah akhirnya boleh membantu supaya ringgit kita kembali mengukuh. Yang keduanya, saya ingin menyentuh isu-isu berkaitan dengan mitigasi dan pengurusan bencana alam. Ampang begitu teruja dengan tekad dan komitmen Kerajaan Madani menangani risiko ini. Keberangkalian kita lihat banyak berlaku bila kita lihat apa yang berlaku krisis perubahan iklim ini. Jadi sememangnya dari awal mewakili rakyat Ampang dalam Dewan yang mula ini, saya konsisten memberi tumpuan khusus terhadap isu-isu keselamatan, keutuhan dan juga kemampanan cerun, apa-apatah lagi untuk masalah keselamatan orang ramai. Jadi alhamdulillah jika sebelum ini dijawab oleh pihak menteri bahawa tiada peruntukan, tetapi akhir-akhir ini alhamdulillah Belanjawan 2024 menongkah arus dengan peruntukan sebanyak 563 juta telah dikhususkan buat pengurusan cerun termasuk aktiviti-aktiviti pemantauan pencegahan pelaporan amaran awal melibatkan lebih 2,000 berisiko tinggi cerun berisiko. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kerajaan. Tapi ingin saya kongsi maklumat kenapa saya begitu passionate timbalan yang dipetua, sebab di Ampang sahaja terdapat 95 cerun di bawah kategori sangat bahaya dan juga bahaya, yakni 56 berada di Dun Bukit Antarabangsa dan 39 berada di Dun Lembah Jaya. Jadi di Parlimen Ampang, insiden runtuhan cerun ini boleh dikatakan agak kerap berlaku. Jadi ini memberikan nafas lega bila saya melihat ada peruntukan yang telah pun ada, bukan saja untuk Ampang, tapi insya-Allah Malaysia berada di atas, orang kata berada di landasan yang betul bagi memberikan penumpuan kepada perkara ini. Tapi itu tidak memadai. Bagi peruntukan tidak memadai. Jadi dengan itu saya nak mencadang kepada Kerajaan Perpaduan dalam masa terdekat agar perkara ini ditadbir oleh satu akta
dan ataupun dirujuk kepada garis panduan tata cara pemberian penyelenggaraan terbitan Perbendaharaan Malaysia berpandukan Akta 61 iaitu Akta Tata Cara Keuangan 1957 semakan 1972 atau mana-mana enactment yang berkenaan. Saya selalu sebut kita kena buat perkara ini sebagaimana kita buat MARIS, ya, kita buat maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia, ya, kerana ianya tidak nanti berupa one off. Tahun depan kita dapat 563 juta. Tahun akan datang kita tak pasti lagi. Tetapi bila kita adanya, ya, tata cara ataupun akta lebih baiknya, maka ianya akan diperuntukkan secara khusus mana-mana cerun yang ada. Itu bukan boleh dikaji lagi di peringkat PPT. Mungkin rumah-rumah berada di tahap berada di tempat-tempat cerun, mungkin cukai-cukainya agak sedikit berbeza kalau dibandingkan dengan rumah yang berada di tempat yang lebih landai dan biasa rata. Jadi sekian sekalinya Ampan juga menggesa, bukan itu saja, yang keduanya kita nak mencadangkan satu jawatankuasa kabinet dibentuk, antara lain akan dipertanggungjawabkan membentang satu kertas putih ke atas penubuhan Majlis Pengurusan Cerun Negara, berteraskan pelan induk cerun negara bagi tujuan pengurusan, pemeliharaan dan pemulihan kawasan cerun dan lereng bukit. Jadi banyaklah saya boleh cadangkan lagi, iaitu tentang beberapa perkara. Ini termasuklah pula tentang isu dalam jawatankuasa itu nanti boleh melihat isu tebatan banjir, membaikkan parit, longkang, persiapan menghadapi banjir yang akan diuruskan oleh NAKMA. Seterusnya saya ingin membangkitkan Tuan Timbalan Speaker bahawa pendidikan awal ini penting. Kita bergembira dengan pengumuman Perdana Menteri berkaitan dengan peruntukan 31 juta untuk tabika kemas, 20 juta untuk kemas, 20 juta untuk program Pratafis. Tetapi saya ingin memberikan satu pandangan. Program ini penting, tetapi saya rasa sudah sampai masanya kita menangani aspek pendidikan prasekolah ini secara berbeza, ya. Kerana saya ingat walaupun ianya di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia untuk yang telah pun membuat satu kawal selia atas Akta Pendidikan Prasekolah ini, tetapi saya yakin entiti-entiti yang berbeza yang mengendalikan perkara ini, ya, iaitu kita ada prasekolah di bawah KPM, kita ada tabika kemas, kita ada juga taska jenis perpaduan dan tabika perpaduan. Ini perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Jadi timbul kecurigaan saya, apakah dengan hanya memberikan peruntukan ini akan membantu, ya, akan membantu pendidikan prasekolah anak-anak. Saya mengambil contoh di Ampang sekali lagi, ya. Setiap Ampang ada kemas 28 institusi kemas ataupun kelas-kelas kemas ini. 28 unit kelas ini hanya boleh menampung setiap kelas dalam 25 orang, ya. Tetapi kemasukan orang nak masukkan anak mereka ke dalam kemas ini 1,500 tak fail tiap-tiap tahun. Jadi 28 unit ini, kalau kelas ini kalau 25 orang saja yang dapat ataupun 25 satu unit kelas itu hanya boleh menampung 700. Mana pergi 700 800 lagi? Ada dua kemungkinan, sama ada anak-anak ini tidak pergi bersekolah prasekolah kerana mereka tidak ada duit untuk bayar, ya. Dan satu lagi kemungkinan besar mereka ini akan tercicir ataupun perlulah buat apa-apa yang boleh menampung kehidupan dan dia mengambil duit lain. Jadi saya ingin mencadang kepada kerajaan supaya buat pendekatan yang sedikit berbeza. Kawasan pendalaman mungkin sesuai untuk buat bina baru kemas-kemas ini. Tetapi kawasan bandar, kawasan di dalam pinggir bandar yang memerlukan perkhidmatan tadika prasekolah ini, saya mencadangkan sementara nak menguruskan ataupun menselaraskan semua tadika ini, saya mencadangkan supaya peruntukan yang ada itu jangan semata-mata fikir tentang peruntukan infrastruktur. Ya, sebab ia lebih besar bajetnya. Kita nak buat berapa biji taska kemas itu, bukan itu tak masuk lagi operational expenditure-nya. Tiap-tiap tahunnya dengan gurunya, dengan latihan dan sebagainya. Oleh itu saya mencadangkan kalau boleh, ya, kerajaan supaya kawasan-kawasan bandar yang macam tadi, macam di Ampang, saya yakin di tempat lain juga yang tak dapat menampung 800 kanak-kanak ini, untuk kita berikan subsidi bantuan yuran kepada tadika-tadika swasta. Ya, supaya mereka boleh pergi ke tadika swasta yang banyak di sekitar ini, tetapi dengan kos yang lebih kurang sama ke kemas itu dapat memberi sedikit kelegaan kepada anak-anak. Jadi itu di antara dua perkara yang sempat saya sentuh. Saya ingat tadi macam bila tengok orang berucap macam panjang sangat kan, tapi bila berucap sekejap je 15 minit kan. Jadi untuk itu Timbalan Speaker, saya ingin akhiri ucapan saya.
Mungkin yang lain itu saya masuk dalam jawatan kuasa, iaitu saya ingin mengucapkan terima kasih dan syabas kepada kementerian, kepada Perdana Menteri kerana telah pun mengambil membangkit isu yang saya bangkitkan, iaitu untuk isu-isu anak-anak kita masuk ke IPT. Saya bersyukur kerana ada 3 perkara yang disentuh oleh Perdana Menteri, iaitu kemasukan anak-anak ini, yuran kemasukannya yang shilling diletakkan hanya 1,500 dan bila mereka tidak mampu hanya perlu menyatakan masalah mereka kepada kementerian. Ini banyak sangat membantu, dan juga isu untuk memastikan anak-anak ini ataupun mereka yang duduk di IPT ini boleh menduduki peperiksaan. Itu pertama. Yang keduanya, sebelum saya akhiri, saya mohon hala 7 ini dah nampak betul, tetapi akan datang untuk 2025 nanti, saya mengharapkan belanjawan gender responsif ataupun dalam bahasa Inggerisnya gender responsive budgeting, ya, pada 2025 ke atas nanti, yang telah dinyatakan komitmen oleh kerajaan semenjak 2004. Nyatakan supaya ianya boleh diguna pakai dan menjadi kewajipan kepada semua kementerian, ya, untuk melaksanakan perkara ini, kerana saya yakin dengan GRB ini, gender responsive budgeting ini, insya-Allah ianya akan dapat memberikan peluang kepada semua, ya, golongan, terbaiklah lelaki, perempuan, kanak-kanak dan sebagainya, menikmati belanjawan yang kita berikan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Timbalan yang Speaker. Saya ampang mohon menyokong penuh belanjawan 2024. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ampang.